Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Hari ini cikgu ingin buat sedikit ulasan tentang sajak erti hidup bererti karya Teo Weng Sin yang kita pelajari dalam antologi Sejarah Rindu ketika di tingkatan 5. Aku selalu didatangi malam sepi, bagai kalung yang melingkari leherku. Tidak berubah keesokan hari. Siapa yang akan datang menyenggokku? Keluhan seorang tua sunyi. Keheningan tasik, kehijauan rumput hanya menjadi bayangan di penjuru ruang zaman. Cinta dalam rahim dilupai, dari sulung ditendang ke bongsu, dari angah ditendang ke sulung balik. Ku cari erti hidup, menderita, mengerang sakit, berdiri tanpa ruang. Aku bagi mereka tiada makna. Anakku, bakaku, baik setia mahupun derhaka. Semoga disirami benih keinsafan, menjadi penawar dalam hati. Embun cinta atasi angin dingin, jangan terpegun. Ada yang mati, ada yang hidup, tiada yang kekal kecuali Tuhan. Okey, baiklah. Setelah kita mendengar deklamasi sajak daripada rakan cikgu tersebut, apa kata kita melihat maksud rangkap demi rangkap sajak erti hidup bererti ini. Okay, untuk rangkap yang pertama, menggambarkan keadaan penyajak yang berasa sepi terutamanya pada waktu malam. Penyajak yang merupakan seorang perempuan tua berasa kesunyian kerana anak-anaknya tidak datang untuk menjenguknya. Kalau kita lihat gambar di dalam buku tersebut, digambarkan sekumpulan wanita-wanita tua yang sedang duduk berkumpul. Jadi kita andaikan mungkin mereka berada di rumah kebajikan orang-orang tua. Seterusnya, rangkap yang kedua membawa maksud keinginan penyajak hidup dalam ketenangan hanya menjadi bayangan. Anak-anak yang disayangi saling menolak tanggungjawab menjaga dirinya yang telah tua. Jadi kalau kita lihat daripada sajak ini, kita dapati dinyatakan dari sulung ditendang ke bongsu, dari angah ditendang ke bongsu balik. Ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga anaknya, iaitu yang sulung, yang tengah dan yang bongsu saling menolak untuk menjaga ibu mereka yang sudah tua. Penyajak mencari erti hidup walaupun menderita dan kecewa seorang diri. Okey, baiklah, untuk rangkap yang ketiga, penyajak beranggapan bahawa dirinya tiada makna bagi anak-anaknya. Walau bagaimanapun, mereka tetap anak dan zuriatnya, walaupun mereka setia atau derhaka terhadapnya. Jadi dia kata kat sini, aku bagi mereka tiada makna, anakku bakaku. Jadi penyajak sangat menyayangi anak-anaknya dan tetap menganggap mereka sebagai anak. Jadi penyajak berdoa agar anak-anaknya akan insaf akan kesalahan mereka. Bagi penyajak, setiap yang hidup pasti akan mati kecuali Tuhan. Seterusnya kita lihat tema ya. Okey, tema sajak ini ialah pengabaian terhadap warga emas. Okey, pembuktinya. Jadi perkara ini dibuktikan apabila digambarkan penyajak, iaitu seorang wanita tua yang hidup dalam kesunyian tanpa kehadiran anak-anaknya yang datang menjenguknya. Selain itu digambarkan juga perbuatan ketiga-tiga anaknya yang selalu menolak tanggungjawab untuk menjaga diri penyajak yang telah tua. Penyajak beranggapan dirinya tidak dihargai oleh anak-anaknya sendiri. Jadi secara keseluruhannya bertemakan pengabaian terhadap warga emas. Okey, baiklah, kita lihat persoalan pula. Yang pertama, persoalan kasih sayang ibu bapa terhadap anak.
Contohnya, penyaja tetap menyayangi dan berdoa agar anak-anaknya diberi keinsafan, sama ada mereka setia atau derhaka terhadap dirinya. Betul lah kasih sayang seorang ibu kan? Okey, yang seterusnya, persoalan ketabahan warga emas mengharungi kehidupan. Buktinya, penyaja begitu tabah menghadapi kehidupan pada usia tua seorang diri tanpa anak-anak. Yang ketiga, persoalan kesunyian hidup warga tua tanpa anak-anak. Contohnya, penyaja berasa kesunyian kerana anak-anaknya tidak datang menziarahinya. Seterusnya, persoalan kesabaran warga emas menghadapi dugaan hidup. Contohnya, penyaja tetap bersabar dengan ujian hidupnya yang tidak dihargai oleh anak-anaknya. Dan yang terakhir, persoalan anak-anak yang tidak menghargai jasa ibu bapa. Ini jelas terbuktilah. Contohnya, penyaja terkilan dengan sikap anak-anaknya yang saling menolak daripada memikul tanggungjawab menjaganya yang telah tua. Okey, jadi sebagai seorang anak, apabila kita dewasa nanti, kita jangan sesekali mengabaikan ataupun melupakan jasa kedua ibu bapa kita. Okey, kita lihat di sini nilai pengajaran dan contoh cikgu rangkumkan sekali. Yang pertama, nilai kasih sayang, iaitu kita hendaklah menyayangi anak-anak sejak kecil hingga dewasa. Contohnya, penyaja tetap menyayangi anak-anaknya sama ada mereka setia atau derhaka kepada dirinya. Yang kedua, nilai kesabaran. Pengajarannya, kita hendaklah bersabar menempuh dugaan hidup. Sebagai contoh, penyaja dengan sabar menanti kehadiran anak-anaknya untuk menjenguknya. Yang ketiga, nilai bertanggungjawab. Pengajarannya, kita hendaklah menunaikan tanggungjawab sebagai anak terhadap ibu bapa. Contohnya, penyaja terkilan dengan sikap anak-anaknya yang saling menolak daripada memikul tanggungjawab menjaga dirinya yang telah tua. Seterusnya, persoalan ketabahan. Kita hendaklah tabah menghadapi cabaran kehidupan. Buktinya, penyaja begitu tabah menghadapi kehidupan pada usia tua seorang diri tanpa anak-anak. Dan yang terakhir, antara nilai yang terdapat dalam sajak ini ialah nilai keredaan atau nilai kesyukuran. Contohnya, kita hendaklah reda atau bersyukur terhadap perkara yang kita alami. Contohnya, penyaja reda atau bersyukur dengan ketentuan hidupnya yang mengisi hari tuanya yang sunyi tanpa kehadiran anak-anak. Jadi, inilah antara nilai pengajaran serta contoh yang terdapat di dalam sajak ini. Jadi cikgu terus kepada latihan pengukuhan. Yang pertama, baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi, ditekankan dengan menggunakan ayat anda sendiri. Soalan yang pertama. Berdasarkan rangkap pertama sajak, nyatakan sebab penyaja berasa sunyi. Jadi, kita lihat rangkap pertama tadi. Kenapa penyaja berasa sunyi? Jadi, ini antara contoh jawapannya. Penyaja berasa sunyi. Jadi, sebagai seorang pelajar, kamu boleh menyalin semula isi ataupun rangkaian kata yang terdapat dalam arahan soalan. Jadi, penyaja berasa sunyi kerana terpaksa berhadapan dengan rutin hariannya yang sama pada setiap hari, iaitu sentiasa hidup dalam kesunyian. Dan yang kedua, selain itu, tiada sesiapa yang datang menjenguknya. Ini adalah antara yang terdapat di dalam rangkap pertama, kenapa penyaja berasa sunyi. Yang kedua soalannya, pada pendapat anda, apakah aktiviti yang sesuai dilakukan oleh warga tua untuk mengelakkan kesunyian tanpa ditemani oleh anak-anak? Jadi, ini kena pelajar kena memikirkan apakah jawapannya sesuai. Jadi, bila warga tua tinggal di rumah tanpa anak-anak, apakah aktiviti yang mereka boleh lakukan untuk mengelakkan kesunyian? Jadi, cikgu berikan contoh jawapannya. Pada pendapat saya, jadi anda kena ganti dengan saya. Jadi, pada pendapat saya, aktiviti yang sesuai dilakukan oleh warga tua untuk mengelakkan kesunyian ialah, jadi antara jawapannya, menyertai aktiviti keagamaan di masjid atau di rumah ibadat. Jadi,
warga tua bolehlah pergi menyertai aktiviti keagamaan ya, seperti mendengar ceramah dan sebagainya. Yang kedua, tambahan je mesti gunakan selain itu, bercucuk tanam di kawasan tanah lapang di rumah. Mungkin di tepi-tepi rumah ada kawasan tanah lapang. Warga tua boleh melakukan aktiviti bercucuk tanam supaya masanya terisi dan dia tidak berasa sunyi. Jadi, apa lagi jawapan yang sesuai? Mungkin pelajar boleh tulis memelihara haiwan ternakan, seperti memelihara kucing, ayam, itik, supaya mereka ada sibuk masa dengan menguruskan haiwan-haiwan peliharaan, jadi mereka tak berasa sunyi. Jadi apa sahaja jawapan yang sesuai boleh diterima. Yang ketiga, pengajaran kan, dia nak 2 pengajaran terdapat dalam sajak. Jadi kita dah bincang tadi, pengajaran yang terdapat dalam sajak ialah kita hendaklah, kalau pengajaran mestilah kita hendaklah bertanggungjawab menjaga kebajikan ibu bapa supaya mereka berasa dihargai oleh anak-anak. Jadi ini pengajaran yang penting lah. Jangan melupakan jasa ibu bapa. Selain itu, kita mestilah menyayangi kedua ibu bapa kerana mereka telah membesarkan kita. Jadi ini adalah antara 2 pengajaran. Kalau pelajar nak tulis pengajaran yang telah kita belajar tadi pun boleh. Baiklah. Seterusnya kita latihan pengukuhan yang kedua. Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi rangkap soalan pertama, berdasarkan rangkap ketiga, apakah harapan penyajak terhadap anak-anaknya? Jadi apa harapan penyajak terhadap anak-anaknya? Kita lihat contoh jawapan. Berdasarkan rangkap ketiga, harapan penyajak terhadap anak-anaknya ialah penyajak berharap anak-anaknya akan diberi keinsafan dan berharap anaknya sedar bahawa setiap yang hidup pasti akan mati. Inilah harapan penyajak dalam rangkap ketiga. Soalan kedua, pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk anak-anak membalas budi dan jasa ibu bapa yang telah membesarkan dan mendidik mereka sehingga dewasa? Jadi, pelajar beri pendapat banyaklah cara untuk anak-anak menghargai jasa ibu bapa. Jadi, antara jawapan yang telah cikgu sediakan, pada pendapat saya, cara untuk anak-anak membalas jasa ibu bapa ialah anak-anak perlu menjaga kebajikan dan keperluan harian mereka. Jadi, segala makan minum, sakit dan sebagainya, anak-anak perlu ambil perhatian sebab mereka dah tua dan tidak mampu untuk menguruskan soal kewangan mereka. Selain itu, anak-anak perlu meluangkan masa bersama-sama ibu bapa supaya mereka tidak kesunyian. Ini pentinglah, kita tak boleh tinggalkan ibu bapa kita sendirian sebab mereka sunyi. Jadi apa sahaja jawapan yang sesuai boleh diberilah oleh calon. Contohnya kalau calon nak tambah membawa ibu bapa pergi mengerjakan haji bagi orang Islam, membawa ibu bapa pergi melancong supaya mereka gembira dan sebagainya, boleh diterima asalkan sesuai dengan kehendak soalan. Yang soalan yang ketiga, kemukakan 2 persoalan. Kita dah bincang tadi, persoalan mana-mana persoalan yang kita dah bincang tadi boleh diberi. Antara jawapannya, 2 persoalan yang terdapat dalam sajak ialah persoalan kasih sayang ibu bapa terhadap anak. Jadi, contohnya penyajak amat menyayangi anak-anaknya sejak dalam kandungan sehinggalah dewasa. Selain itu, persoalan pengabaian anak terhadap ibu bapa. Contohnya, penyajak berasa kecewa dengan sikap anak-anaknya yang tidak mahu menjaganya yang sudah tua. Jadi, pelajar boleh ambil persoalan yang telah kita bincangkan tadi sebagai jawapan juga. Jadi, cikgu harap para pelajar boleh fahamlah bagaimana cara untuk menulis ataupun menyatakan isi jawapan yang betul. Jadi, untuk latihan ketiga ni, cikgu lebih fokus kepada soalan kebat. Jadi, ada 4 soalan. Pelajar boleh bincang bersama guru atau rakan-rakan. Yang pertama,
pada pendapat anda, mengapakah terdapat anak-anak yang sanggup mengabaikan ibu bapa mereka yang telah tua? Kenapa ada anak-anak yang sanggup mengabaikan ibu bapa mereka, melupakan jasa ibu bapa mereka? Berikan jawapan yang sesuai. Yang kedua, pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh anak-anak terhadap ibu bapa yang telah tua? Jadi kalau ada ibu bapa yang telah tua, pada pendapat pelajar, apa yang perlu dilakukan? Okey, soalan yang ketiga, pada pendapat anda, wajarkah anak-anak menempatkan ibu bapa yang telah tua di rumah kebajikan atau di pusat penjagaan warga tua? Di sini ada dua kemungkinan lah. Kalau calon pilih wajar, apa alasan yang sesuai? Kalau calon pilih tidak wajar, berikan juga dua alasan yang sesuai. Kenapa wajar atau kenapa tidak wajar. Nanti pelajar boleh bincang. Dan yang keempat, pada pendapat anda, apakah persediaan awal yang perlu dilakukan oleh ibu bapa bagi menghadapi kehidupan hari tua? Jadi sebagai ibu bapa, jadi apa persediaan ataupun persiapan yang perlu dilakukan untuk menghadapi hari tua yang tak tahu lagi bagaimana keadaannya. Jadi inilah 4 soalan kebat, berunsur kebat yang pelajar boleh berbincang bersama rakan ataupun guru-guru mata pelajaran ketika di dalam kelas. Jadi cikgu amat berharaplah apa yang cikgu sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Okey, jadi sekian, terima kasih.